dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 5. So hari ini kita nak belajar, kita nak belajar dalam bab tingkatan 4. Bab tingkatan 4, kita nak ulang kaji lagi sekali. Semua bab tingkatan 4. Semua bab tingkatan 4. Kita nak ulang lagi sekali start daripada bab 1 sehinggalah semua bab lah dalam tingkatan 4. So hari ni kita nak belajar, kita nak tengok sains tingkatan 4 bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Langkah keselamatan di dalam makmal. Dalam langkah keselamatan di dalam makmal, apa yang kamu belajar? Yang kamu belajar adalah yang pertama, bagaimanakah apa yang kamu belajar dalam makmal? Yang itu semuanya adalah mengenai keselamatan. Contohnya apa yang perlu kamu pakai semasa di dalam makmal. Kalau berlaku apa-apa kecemasan, apakah apa yang akan kamu lakukan? So sekarang ni kita nak masuk, kita nak buat quiz. Terima kasih Hakimi masuk kelas saya hari ni. Hakimi, yang baru masuk, tolong masuk dalam link yang ini kat chat, ruangan chat, quizzes, kemudian masukkan kod 374625. Jom kita start quiz. So semua orang, saya startkan quiz. Get ready ya. Jom kita jawab yang pertama. Lindungan diri yang berikut digunakan di dalam amal. Kecuali yang mana satu? Kecuali yang mana satu? Adakah kod Muhammad, topik keselamatan, sarung tangan getah? Yang mana satu? All done. Tahniah. So apa yang dalam makmal? Keterus. So nampak kayaknya Hakimi dengan Nurjana saya lah. So next question. Next question. Kita soalan yang seterusnya. Sepatutnya adalah topeng. Topeng atau topi keselamatan. Topi, mana dia kita pakai topi yang aman? So soalan yang berikutnya, antara berikut yang manakah merupakan fungsi Google? Yang manakah fungsi Google? Google kita. So untuk apa? Kita lihat. Pelindungi mata ke? Daripada kepenakan. Atau pelindungi mata daripada sinar ultraviolet. Ataupun pelindungi mata daripada perubahan. Yang mana satu? So apa jawapannya? Jawapan sebenarnya adalah melindungi mata daripada terkena bahan makmal. Nampak saya lah benar. Kita lawan sama-sama next. Cepat sikit. So nampak gayanya 2 orang je yang masuk. Yang menjawab. Teruskan jawab. 30 saat untuk satu soalan ya. 30 saat. Next question. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya. Siapa yang baru masuk kuisnya? Antara berikut yang manakah perlu dikendalikan di dalam tubuh masak? Yang mana satu? Yang mana satu? Panas, adakah aisidik, adakah gangguan pneumonia, adakah aksid hidroklorik? Yang mana? All done. Salah. Semua orang salah. Sepatutnya adalah asid hidroklorik pekat. Hati-hati. Dia benda yang pekat. Benda yang terlalu reaktif. Contohnya asid yang terlalu pekat, air bromin yang bahaya tu ya.
Kemudian apa-apa yang mengeluarkan asap. Concentration dia punya ketekanan tinggi itu bahaya. Jangan guna dalam kabut asap. Nampak tak kesalahan kamu? Okay, next. Okay, soalan yang seterusnya. Hati-hati ya. Okay, next. Okay, soalan seterusnya. 30 saat dia untuk satu soalan ya. Okay. Antara dengan berikut yang manakah merupakan ciri bahan yang boleh dibuang ke dalam sini? Yang mana? Okay, yang mana boleh dibuang di dalam sini? Adakah bahan yang aktif? Adakah yang mempunyai nilai pH 6? Mempunyai nilai pH 10? Sebagian organik. Yang mana satu? Semua orang, 3 orang jawab pendapat organik. Salah. Dia kena pH yang 6. pH yang 6 maksudnya yang neutral. Okay, nampak ya? Tengok. Seorang saja yang ini. Seorang saja yang pilih yang ini. Tak boleh. Okay. Ciri bahan. Okay, bahan yang boleh dibuang dekat sinki kena ingat. Okay, bahan tersebut contohnya macam air. Bahan yang tidak terlalu berasid. Kalau bahan yang tak terlalu berasid, okay, bahan dia mesti di antara pH dia 6, 7. Okay, so lagi satu. Bahan reaktif tak boleh buang di dalam makmal. Okay, bahan reaktif tu tak boleh dibuang di dalam makmal. Okay, kemudian mempunyai nilai pH 10. Tak boleh. pH 10 dia kepada alkali. Terlalu beralkali. Okay, kemudian pelarut organik tak boleh lagi lah. Tak boleh. Tengok siapa yang jawab pelarut organik. Tak boleh buang di dalam sinki. Okay, get ready dengan next soalan ya. Okay, next soalan. Okay, semasa sekumpulan murid, menjalankan eksperimen di makmal, sebatang termometer telah jatuh ke lantai dan pecah. Antara berikut yang manakah tidak sepatutnya dilakukan oleh murid? Tidak. Okay, adakah A menunjukkan kepada guru, jadikan kawasan rumah sebagai kawasan larangan, tips kepada kaca, dengan mendaftar kamu sebut selalu yang menyesatu. Okay, so sepatutnya apa? Sepatutnya kita tak boleh guna tangan sebab merkuri tu beracun. Okay, merkuri itu beracun. So, bila dia beracun, tak boleh dekat dengan dia, letakkan serbuk sulfur. Yang D ni betul lah. Letakkan serbuk sulfur. Okay, kemudian bagi tahu dengan cikgu dan kawasan situ tak boleh orang lalu. Okay, kawasan yang situ tak boleh orang lalu. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, next soalan. Okay, nampak gayanya seorang je yang betul. Okay, so tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan dia. Bagaimanakah kisah biologi seperti darah boleh dihapuskan? Dilupuskan darah. Adakah A dimasukkan ke dalam belasan? Adakah B dibuang ke dalam tong sampah? Adakah C minyak kontaminasi atau tulang? Adakah D dibalut dengan tisu? Bukan. Yang mana satu? Pilih. Okey, tengok. Yang mana satu jawapannya betul? Yang mana satu jawapannya betul? Okey, so jawapannya betul adalah mesti dinyah komentasi secara autoclass. Kita tengok. Okey, seorang yang betul. Okey, seorang yang betul. Yang lain semua salah. Okey, dengan ingat betul-betul ya. Okey, next. Okey, ingat ya macam mana benda-benda dilupuskan. Okey, dalam bab ini pun kita akan belajar bagaimana setiap bahan tersebut dilupuskan. Okey, next. Okey, soalan yang seterusnya. Okey. Tengok ya. Apakah jenis pemadam kebakaran yang boleh memadamkan kebakaran menyebabkan peralatan elektrik? Boleh menyebabkan peralatan elektrik. Adakah
ada berapa jenis pemadam api kebakaran? Okey. Kita ada berapa jenis pemadam api kebakaran? Kena ingat, kita ada berapa? Kita ada jenis karbon dioksida, kita ada jenis buih, kita ada jenis air, kita ada jenis serbuk kering. So antara itu kita ada label pula. Dia ada warna biru, dia ada warna hitam, dia ada warna merah. Ingat, setiap pemadam api kebakaran mempunyai fungsinya sendiri. Okay, so untuk padamkan api peralatan elektrik, kita gunakan yang jenis karbon dioksida dan serbuk kering. Nampak gayanya 2 orang je yang betul. Okay, so next. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, sedia ya? Okay, so apa soalan dia? Apakah kebaikan pemadam api ABC yang mana sangat ada kepentingan? Apakah mudah diselenggara? Apakah hanya perlu disembuh sekali sahaja? Ataupun boleh memadamkan kebakaran jenis cair? Yang mana satu? Yang mana satu? Dia mestilah jawapannya adalah mana? Mudah diselenggara. Okey. Now, mudah diselenggara. Jawapannya B. Seorang je yang betul. Yang lain semua salah. Okey, next. Next ya. Soalan yang seterusnya. Apakah yang perlu anda lakukan bahagian badan seseorang mata? Adakah A, guna air? Adakah B, sembuh dengan buih? Adakah C, selimutkan dengan selimut kebakaran? Adakah D, guna pasir? Yang mana satu? Kalau badan orang terbakar, apa kamu nak buat? Kamu gunakan air ke? Kamu sembuh dengan buih ke? Selimut kebakaran ke? Ataupun dengan pemadam guna pasir? Guna pasir? Buih. Kalau terbakar melecur guna pasir, menangis. Okey, so mana satu jawapan dia? Semua orang jawab nombor 4. Nombor 4. Selimutkan dengan selimut. Okey, kebakaran. Okay, kita ada selimut yang khas untuk kebakaran. So kena ingat. Okey, tahniah. Okey, satu lagi soalan. Last soalan. Okey, last soalan. Last soalan. Pola yang kena ditangani oleh pegawai dengan Jabatan Pendidikan Negeri untuk menjalankan audit atas pemadam api kebakaran. Berikut adalah perkara yang diperiksa kecuali yang mana? Adakah A, tarikh ukur? Adakah B, jenis pemadam? Adakah bilangan pemadam? Adakah bilangan pemadam kebakaran? Adakah pembekal pemadam? Kecuali ya. Tengok kecuali. Mestilah dia lihat. Dia pertama kena lihat tarikh luput. So A tu adalah betul. Jenis pemadam api. Okey. Kemudian bilangan pemadam kebakaran ada berapa banyak? Sesuai tak dekat sekolah tu kena letak ada satu je pemadam kebakaran. Tapi padahal sekolah tu besar. Sesuai tak? Tak boleh juga kan? So adakah kita nak tengok pembekal? Pembekal sebenarnya ada banyak. Supplier ada banyak. Pembekal pemadam api kebakaran semua sama. Okey, so jawapan dia adalah kecuali pembekal. Okey, kita tak tengok pembekal. Okey, so seorang sahaja yang betul. Okey, tahniah kepada semua. Okey, dah habis. Okey. Cikgu yang betul banyak. Aduh, yelah cikgu kan cikgu. Cikgu tak tengok buku lah. Okey, so tahniah kepada Amirul Hakimi nombor 2. Kami pun sama tahniah kepada kamu semua. Okey. Nak main lagi sekali, nanti cikgu akan bagi link untuk kamu. Tapi yang itu bukan main live lah. Kiranya bila-bila kamu nak masuk lagi sekali, nak revise lagi sekali pun
digalakkan. Okey, sangat-sangat digalakkan. Okey, nanti cikgu akan bagi link, okey, nak jawab kuis. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya, okey, kuis yang bukan kuis lah. Kita bila masuk apa ni, ulang kaji ni, okey, bila kita masuk ulang kaji ni, kita nak banyakkan latihan mengenai bab 1 ni. Kita dah jawab soalan objektif. Kita nak jawab soalan subjektif pula. Okey, so macam mana nak jawab soalan subjektif? Okey, keluar kuis tadi, kamu masukkan yang ini pula. Jap ya. Okey. Okey, kita nak belajar, okey, dalam kelas KIK pula. Okey, kita nak belajar dalam kelas KIK pula. Okey, so saya akan bagi link dekat kamu. Kamu perlu jawab bersama-sama dengan cikgu. Tapi kamu jawab, kamu kena type guna handphone. Okey, dalam ini, okey, apa yang perlu kamu buat? Okey, yang pertama, okey, masuk link yang cikgu bagi. Okey. Sekejap ya, cikgu bagi link. Okey, copy link. Okey, cikgu masukkan dekat chat ya, ruangan chat. Sekejap ni. Okey, sekejap. Okey, ruangan chat. Okey, sekarang masukkan ini. Terus masuk. Okey, ada keluar apa? Link yang cikgu bagi ni, masukkan. Tengok ada keluar apa. Okey, masukkan link ini dan tengok okey, apa yang akan keluar. Okey, dah semua orang dah masuk. Okey, masukkan link yang dekat ruangan chat ya semua. Okey, dah. Semua orang dah masuk. Okey, Kavya dah masuk belum? Okey, so nampaknya Kavya dah masuk, Anshaw dah masuk, tahniah. Okey. Cikgu suruh kamu buka, baru kamu buka ya. Okey, dalam kamu punya ini, okey, kamu contohnya Anshaw punya ini, okey. So Anshaw kalau nak jawab, Anshaw boleh buatkan text box. Okey. Okey, Anshaw boleh buat text box. So Anshaw boleh tulis macam ini. Okey. So, kalau kamu nak guna tangan pun boleh, tapi tak berapa cantik lah. Dia punya ink ni, pen mode. Okey, ataupun padam pun boleh guna pen. Lepas tu kamu pun contohnya Anshaw nak ambil jawapan guna kamera. So add image. Dalam galeri, so add sahaja image. Okey, ataupun kamu kata tak faham, kamu nak bagi suara dekat cikgu. Boleh juga. Okey, kamu bagi suara dengan cikgu, kamu boleh record audio kamu terus secara live. Okey. Kemudian ataupun kamu nak buat color dalam teks kamu. Okey, kemudian yang lain itu tak perlulah. Okey, so jom kita mula jawab sama-sama. Okey, saya nak lihat. Okey, siapa lagi yang dah masuk? Okey, Kavya, Amirul Hakimi dan Anshaw. Okey, tahniah. Okey, jom kita jawab sama-sama dengan cikgu ya. Okey, so ini adalah modul tiket to victory. Okey, yang tadi kamu jawab, soalan bab 1. Okey, kita dah jawab soalan bab 1. Okey, kalau kamu tengok soalan bab 1, yang ini semua kita dah jawab 10 soalan tadi. Tahniah kepada semua pelajar. Okey, so kita nak lihat soalan struktur pula. Okey, semua orang dah masuk. So kita sama-sama buat. Okey, Anshaw buat. Okey, masing-masing buat juga kat dalam tu ya. Okey. So,
Semua orang boleh ya. Okey, boleh ya. Okey, tekan ambil text box. Sesuai text box ataupun kamu rasa, cikgu saya nak tulis, nak bagi audio dengan cikgu sebab saya tak faham. Okey, pun boleh juga. Okey, so jom kita jawab soalan yang pertama. Okey, sama-sama kita jawab, sama-sama kita tulis. Okey, so soalan yang pertama. Okay, rajah 1 menunjukkan alat pemadam kebakaran yang biasa dijumpai di kawasan sekolah. Okay, yang mana kamu jumpa dekat kawasan sekolah. Kita ada jenis buih, kita ada jenis air, kita ada jenis karbon dioksida, kita ada jenis serbuk. Okey, ingat kan? Ada 4 jenis pemadam api kebakaran. Okey, yang pertama, nyatakan warna label bagi pemadam kebakaran X dan Y. Maksudnya, yang warna pemadam api air warna apa? Okey, kemudian karbon dioksida warna apa? So kamu tuliskan jawapan kamu. Okey, kamu nak pakai pen pun boleh. Tapi kamu kalau boleh, kamu kena ada, kalau pakai itu pen tu pakai jari lah tulis. Lagi kemas, saya cadangkan pakai text box. Lagi kemas pakai text box. Okey. So, nyatakan warna label bagi pemadam kebakaran X dan Y. Okey, untuk air. Kavia, boleh jawab tak Kavia? Apa dia jawapannya Kavia? Air warna merah. Semua orang tulis. Merah. Okey. Kemudian, yang bentuk karbon dioksida. Warna apa? Hitam. Okey, boleh? Boleh tak Gavia, Anshur dan Hakimi tulis? Okey, boleh ya? Okey, kita lihat ada apakah. Okey, boleh tak Hakimi buat? Tengok. Okey, pandai Hakimi. Dah pandai dah. Tahniah. Okey. Ini cara saya nak guide dulu. Lepas ni kamu kena buat sendiri ya. Okey, merah, hitam. Okey, Anshur, tahniah. Betul juga. Okey, kemudian kita tengok Kavia. Kavia boleh tulis tak? Okey, tahniah Kavia. Kavia, satu lagi Kavia. Y. Yang Y Kavia. Kamu tak tulis lagi. Okey. So, lepas ni cikgu akan bagi masa untuk kamu jawab soalan ni. Okey. So, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, berdasarkan rajah, nyatakan satu pemadam api yang boleh memadam kebakaran yang melibatkan minyak masak. Yang melibatkan minyak masak. Yang melibatkan minyak masak jenis apa? Okey, adakah jenis buih? Adakah jenis air? Adakah jenis karbon dioksida? Adakah jenis serbuk? Dia kata nak padamkan yang melibatkan minyak masak. Yang melibatkan minyak masak. Yang mana satu? Okey, tuliskan jawapan kamu. Okey, yang mana satu? Okey, dia ada dua jawapan. Okey, antara Y, jenis karbon dioksida ataupun jenis serbuk. So, kamu tulis kat sini jenis Y ataupun satu je buat. Kalau kamu buat Y je. Kamu jangan buat dua jawapan. Tapi walaupun ada dua jenis jawapan yang betul, kamu buat salah satu sahaja. Boleh ya? Okey. Kemudian untuk menggunakan, boleh ya? Boleh tulis ya? Cikgu bagi masa tulis dulu. Okey, so jawapan yang ini Kavia betul, satu markah, hitam betul, jenis Y. Kalau Kavia nak buat Y je pun boleh. Y sahaja pun boleh. Okey, next. Next soalan. Soalan yang seterusnya. Jawab sendiri ya. Cikgu tengok kamu secara live saja. Untuk menggunakan alat pemadam kebakaran, pin keselamatan perlulah ditarik terlebih dahulu. Labelkan dengan huruf P pada pin keselamatan dalam mana-mana rajah. So, antara kamu boleh buat mana-mana, tolong tuliskan manakah pin keselamatan. Kamu nak buat dekat W boleh, X boleh, Y boleh dan Z pun boleh. So, W boleh, X boleh, Y boleh dan Z pun boleh.
Okay, kita nak tengok jawapan siapa yang betul. Okay, tulis dulu ya. Kavia, saya tak bagi jawapan ni. Kamu you all kena buat sendiri. So, kalau nak buat nak buat untuk label, kamu ambil lah mana-mana pen. Kamu tulis right click. Okay. So, kita nak lihat. Okay, kita lihat siapakah yang dah jawab. Amirah Kimi dah jawab belum? Tak jawab lagi, Kimi. Okay, Ansho dah jawab ke belum? Ansho pun tak jawab lagi, Ansho. Tunggu cikgu punya jawapan ke, Ansho? Okay, tengok Kavia. Kavia pun tak jawab lagi, Kavia. Yang mana satu, Kavia? Mana pin keselamatan? Yang mana satu? Pin keselamatan. Okay, so kalau kamu buat untuk W, so pin keselamatan kamu mesti dekat sini. Okay, kamu tulis P. Sini pun sama, ini adalah pin P. Okay, cikgu kata buat mana-mana satu je. Janganlah kau buat semua pula. Kalau dalam skema cikgu ni, cikgu buat semualah. Okay. Kemudian, kalau harap kamu boleh follow cikgu punya latihan ni. Okay, senaraikan dua perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjalankan audit alat pemadam kebakaran. Dua perkara. Macam soalan dalam objektif tadi. Dua perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjalankan audit alat pemadam kebakaran. Yang mana satu? Okey, yang mana satu? Okay, yang mana satu? Okey, kita lihat siapakah yang jawab. Okey, cikgu bagi masa. Jawab dulu. Okey, kita lihat adakah Kavia dah jawab soalan ini. Okay, Kavia, kamu boleh pergi kepada next page. Macam ini, contoh macam ni. Next page. Tulis kat sini. Okay, Ansho boleh ya? Tengok kepada next page. Slide yang nombor 2. Kita tengok Ansho. Ansho dah jawab ke belum? Next page. Yang ini, next. Tulis kat sini. Okay, boleh ya? Tulis ya. Okay, Amirah Hakimi. Okay, next page. Tak tulis lagi. Tulis sekarang. Cuba ya. Cuba jawab. Okay, apakah dia kata? Dua benda yang perlu kamu buat semasa menjalankan audit untuk pemadam api kebakaran. So, kalau yang lupa tu, mehlah cikgu tuliskan jawapan. Okay. So, yang pertama kena ada apa? Tarikh luput. Okay. Yang kedua, expired date ya. Yang kedua, kamu boleh tengok bacaan tekanan. Tulis ya pakai text box. Tekanan pada alat pemadam kebakaran. Ataupun boleh juga siapa yang dapat jawab jenis pemadam kebakaran. Ataupun lokasi. Kita kena tahu kat mana ada alat pemadam. Takkan dekat dalam tandas ada alat pemadam kebakaran. Mungkin juga kan kalau dekat ion tu ada ke? Nampak macam tak ada je. Alat pemadam api kebakaran. So kita lihat. Apakah jawapan kawan-kawan kamu? Jom kita lihat apakah jawapan kawan-kawan kamu. So kita lihat. Kita lihat untuk Kavia. Kavia ada buat tak? Pandai. Good Kavia. Tarikh luput. Bacaan tekanan pada. Tak habis lagi Kavia. Kavia tak habis lagi. Buatkan Kavia. Tengok Ansho pula. Ansho ada buat tak? Ya. Ansho pun ada buat. Tarikh luput. Bacaan tekanan pada apa Ansho? Tak habis lagi ni Ansho.
tengok kepada Amirul Hakimi. Kimi. Okey, ada buat tak Kimi? Okey, Kimi tak buat lagi ni Kimi. Next slide. Okey, next slide. Okey. Soalan nombor 2, rajah 2 menunjukkan satu kebakaran yang sering berlaku di rumah. Kalau kamu tengok, dia macam kelebihan voltan kan? Okey. Yang pertama, apakah punca kebakaran di atas? Okey, tuliskan jawapan kamu ya. Okey, nanti aku akan bagi masa. Nombor 2, apakah jenis? Kalau ini jenis peralatan elektrik. Jenis pemadam mana yang sesuai untuk pemadam kebakaran elektrik. Yang ketiga dia kata, apakah jenis pemadam yang tidak sepatutnya digunakan? Dia tak sepatutnya. Kita ada 4 jenis. Yang mana yang tak boleh? Tak boleh, jangan guna dekat peralatan elektrik. Yang mana satu? Air ke buih ke karbon dioksida ke? Okey, kemudian yang dinyatakan 2 perkara yang perlu ditekankan semasa audit. Yang macam tadi. Macam tadi ya. Apa namanya? Tarikh luput ke? Ataupun jenis pemadam ke? So yang mana satu? Okey, so cikgu bagi masa untuk kamu jawab dalam masa 5 minit. Boleh ya? 5 minit ya. Okey, cuba try jawab nombor 2. Okey, nombor 2 ya. Pukul kelas kamu pukul 12.30, 11.30. Pukul bulat tingkatan 4 termasuk pula. Okey, kita lihat apakah jawapan masing-masing. Okey, sambil kamu buat, sambil cikgu tandakan. Okey, boleh ya? Okey, jom kita lihat jawapan untuk Kavia. Okey, kita lihat jawapan. Kavia dah jawab, Kavia? Okey, cuba tengok Kavia punya. Okey, Kavia. Cuba. Yang ini cikgu tandakan dia, Kavia. Kavia jawab. Yang ini jawapannya. Apa namanya? Okey, ini betul. 1 markah. Okey, kemudian nombor 2. Apakah punca? Punca, Kavia kata air. Betul ke air, Kavia? Ni nampak apa? Kamu nampak peralatan elektrik kan? So yang ini salah. Tak boleh air. Cuba bawa lagi. Okey, cuba jawab lagi. Yang mana? Okey, Kavia cuba lagi. Punca. Punca tu daripada apa? Peralatan elektrik ke? Daripada kebakaran api dapur ke? Yang mana satu? Okey, kita tengok. Ansho dah jawab dah, Ansho? Tengok Ansho jawab tak? Apa punca? Ansho pun tak jawab. Tunggu jawapan cikgu dah tu. Okey, kita tengok Hakimi. Hakimi jawab tak? Okey, nampak Hakimi macam jawab. Dalam satu switch banyak plug disambungkan. Betul juga Hakimi. Cikgu nak spesifik sikit. Punca. Satu switch dia kata banyak plug. Betul? Betul juga itu. Okey. Betul juga. Boleh juga tu. Sambungkan banyak. Ini jenis buih. Pemadam yang sesuai. Buih ni kan ada air Hakimi. Cuba kamu fikir balik. Buih ni kan pun ada sumber air kan. Elektrik mana boleh dengan sumber air. Di elektrik tak boleh. Nanti kan air kan konduktor pengalir haba, pengalir elektrik yang baik. So dia tak sesuai. Cuba sambung. Okey. Okey, tak apa. Tengok Hakimi dia dah padam dah jawapan dia. Okey. Try lagi Hakimi. Okey, try lagi. Okey. Yang mana satu? Selain daripada air dengan buih, yang mana? Okey, kita tengok. Okey. Adakah Ansho dah buat? Ansho. Menggunakan cas yang berlebihan. Betul juga, menggunakan cas yang berlebihan. Yang sesuai dekat sini buat peralatan. Alamak, dia tak cantik lah cikgu buat kat sini. Apa kata cikgu pakai ini? Peralatan elektrik. Elektrik.
Karbon. Karbon apa? Karbon apa, Kimi? Sikit lagi. Hancur. Karbon. Karbon dah betul dah. Karbon apa? Okey, tengok Kavya. Kavya punya jawapan apa? Okey, tengok Kavya punya jawapan. Banyak plug. Oh, dia boleh letak gambar smiley ya, Kavya? Pandai kamu letak gambar. Mana satu kena letakkan tu boleh letak ya. Apakah jenis pemadam kebakaran? Okey. Cikgu bagi masa 5 minit lagi. 2 minit lagi tinggal. Kita semak jawapan kamu semua. Okey, kita semak ya jawapannya. Okey, so yang pertama. Okey, apakah punca? Punca je. Tadi banyak jawapan kan? Charge dia banyak, plug dia banyak. So, punca dia adalah peralatan elektrik. Okey, penggunaan peralatan elektrik yang banyak dalam satu plug. Penggunaan peralatan elektrik yang banyak dalam satu plug. Okey, yang banyak dalam satu plug. Okey, seterusnya. B. Apakah jenis pemadam kebakaran yang sesuai? Okey, yang ini yang sesuai adalah jenis karbon dioksida. Jenis karbon dioksida. Okey. Seterusnya C. Apakah jenis pemadam kebakaran yang tidak sepatutnya? So, yang tak sepatutnya adalah air. Kerana, yang macam cikgu cakap tadi lah. Kerana air adalah, tulis ya, konduktor elektrik yang baik. Okey. D. Nyatakan dua perkara yang perlu ditekankan. Macam tadilah. Okey, yang ini tarikh luput. Okey, ataupun kamu boleh apa tadi cikgu cakap? Jenis kan? Bolehlah jenis pemadam kebakaran. Okey. Tarikh luput dan jenis pemadam kebakaran. Okey, dah siap dah soalan untuk struktur. Okey. Okey, dah pukul 10.30. Okey, so kita bahagian C ni kita ada 2 soalan. Okey. So, soalan yang ini cikgu nak kamu buat dalam buku, kemudian kamu snapkan gambar, tulis kat sini. Ataupun siapa yang tak nak tulis dalam buku, macam kena jugalah letak dalam buku sebabnya kat sini ada 4 markah, yang ini 6 markah. Tak cukup. Tak cukup ruang. Okey, kalau boleh buat dalam buku, tulis bahagian C. Soalan bab 1 ya, 3A. Contoh macam itu. Okey. So, cikgu akan tengok secara online. Okey, secara online macam mana jawapan kamu. Okey. Tapi dekat sini cikgu guide dulu. Okey, cikgu guide dulu. Okey, yang pertama. Okey, pelupusan sisa biologi di makmal, dia kata, okey, perlu dilakukan dengan berdasarkan SOP untuk mengelakkan kemudaratan kepada persekitaran dan manusia. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan sisa biologi? So, yang ini boleh tengok dalam buku teks. Cikgu, kami form 4, form 5, mana ada buku teks cikgu? Dia letak juga betul kan? So, cikgu bagi jawapan dekat sini. So, tulis ya. Bahan. Okey, tulis dalam buku. Cikgu bagi masa. Cari buku dulu. Buku nota. Okey, tulis bahagian C, bab 1. Okey. Bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan. Contoh,
Cikgu, saya malas nak tulis cikgu. Saya nak send voice cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okay, lepas ni kita nak buat macam ini je. Atau bahaya biologi seperti picagari darah dan lain-lain. Okey, dah. 2 markah. Okey, bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi seperti picagari, darah dan lain-lain. Okey, ini apakah yang dimaksudkan dengan sisa biologi? Okey, so kalau bahagian esei ni, okay, dengar betul-betul ya. Untuk sambil-sambil kamu buat, okay, untuk bahagian esei ni cikgu nak ingatkan, okay, selalunya okay, soalan yang nombor A ni mengenai pengetahuan kamu. Okay, mengenai pengetahuan kamu. Okay, soalan yang B ni, okay, dia lebih kepada, okay, contohnya dia nak tanya problem statement, penyelesaian masalah. Okay, ataupun dia nak tanya tentang konsep, pun boleh juga. So, yang ini kalau kamu tengok kat sini, yang ini tentang yang ini nak menyelesaikan masalah lah, kaedah pelupusan. Terangkan kaedah. Nampak tak? Banyak kan? So, yang ini kaedah sisa kategori A dengan D. Maksudnya bagaimana kamu nak lupuskan. Okay, yang ini kesan. Kesan ni dia lebih kepada penyelesaian masalah lah. So kesan macam mana, bukan penyelesaian. Kamu kena fikirlah apakah kesan pembuangan bahan sisa biologi. Okay. So soalan nombor 4 ni cikgu, yang ini contoh konsep sepunya. Okay, yang ini contoh konsep sepunya. Yang ini pun cikgu kena ajar juga kamu lah. Okay, macam mana nak buat konsep semuanya. Okay, so yang ini kita cuba jawab dulu yang ini. Okay, kategori peralatan A. So yang peralatan A ni, okay, yang peralatan A ni, okay, saya pakai pen lain. Okay, tengok buku. Kalau ada buku nota yang lama tingkatan 4, tolonglah rujuk. Yang ini memasukkan ke dalam bekas biobahaya. Okay. Kemudian dia tidak akan di autoclave. Okay. So antara dia kata dia nak 2 je. Okay, 2 je ya. Sebabnya markah dekat sini 4. Bila markah dekat sini 4, kamu kena pandai tengok jawapan. Okay, contohnya kamu tengok dia nak antara kategori A dengan kategori D. Maksudnya dia ada 4 markah. Maksudnya dekat sini 2 point. Dekat sini pun 2 point. Okay, faham ya? So antara 2 point saja. Okay, so yang ini pula jawapannya. Okay, ataupun kamu tulis bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Okay, dia nak 2 je, cikgu bagi 3. Kalau kamu pilih, boleh pilih mana-mana satu. Disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Okay, yang kategori D untuk jenis tercair, kamu kena dinyah kontaminasi secara autoclave. Okey. Okay, point yang lagi satu. Okey. Dilupuskan terus. Maksudnya masuk ke dalam tandas. Dalam lubang tandas. Terus ke dalam sistem kumbahan. Okey, nampak ya? Melalui sinki ataupun tandas. Okey. Okay, dah siap. Okey.
Cikgu dah buat ini, kaedah yang ini dan kaedah yang ini dua. Okey. So, dah siap ya? Okey, nanti try buka balik video cikgu kalau tak lambat. Okey. Huraikan kesan pembuangan. So yang ini dia nak kesan. Okey, kepada manusia. Describe. Maksudnya huraikan. Hurai. Bila dia kata huraikan, okey, nampak tak 6 markah? So, 6 markah ni maksudnya satu kamu punya kesan tu kamu huraikan. Baru dapat 2 markah. Baru dapat 2 markah. Huraikan kesan. So, macam mana nak buat? Maksudnya kamu kena ada 3 point. Yang mana setiap point tu, okay, kamu kena tuliskan dia punya sebab. Dia punya huraian. Dia punya huraian. So, dia ada 3 jawapan dekat sini. So, dia ada 3 jawapan dekat sini. Okey. Huraikan kesan pembuangan bahan sisa biologi yang tidak terurus. So, nanti tolong snapkan gambar. Cikgu nak tengok jawapan kamu ya. Huraikan kesan pembuangan sisa biologi. Okey, kita tengok kepada soalan. Kita nak cepat ni. Okay, soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 pula. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan alat perlindungan diri? So, alat perlindungan diri ini, so kamu tuliskan jawapan. Okay. Kalau boleh, kamu cari balik nota kamu yang tingkatan 4. Tak silap saya, Cikgu Niza sudah ada photostatekan buku nota tu kan? Yang photostate tu kamu tengok balik. Tengok nota kat dalam situ ya. Ialah peralatan keselamatan yang direka untuk melindungi pemakai daripada risiko kecederaan dan jangkitan di tempat kerja. Okey. So, darjah 4 menunjukkan peralatan perlindungan diri. Yang ini. Yang ini cikgu nak ajar macam mana nak jawab soalan konsep. Dengar baik-baik. Soalan konsep memang famous. Kira antara soalan konsep ke penyelesaian masalah. Okey. So, yang ini. Okey, peralatan perlindungan diri yang pertama. Okey, kalau kamu tengok yang pertama yang ini. Okey, yang ini dekat telinga kan. Okey, yang ini goggle. Yang ini sarung tangan. Perlindungan diri. Okey, dikata. Okey, bina konsep peralatan perlindungan diri. Jawapan anda adalah menyetujui yang pertama, kenal pasti maklumat. Okey, kenal pasti maklumat. Okey, yang mana? Okey, macam mana kamu nak kenal pasti maklumat? Kamu sebut saja alat 3 ni ialah peralatan perlindungan, ialah contoh peralatan perlindungan diri. Dah, siap. Okey, yang pertama yang ini kamu buat je macam ni. Okey, yang ini kamu buat je macam ni. Kamu senaraikan apa yang ada dalam gambar rajah. Penutup telinga contohnya ya. Okey, contohnya penutup telinga. Cermin apa nama pula? Cermin mata keselamatan. Google lah, senang. Google. Okey, dan sarung tangan ialah sambung balik yang ke atas ni, yang ini. Ialah contoh peralatan perlindungan diri. Okey, dah. Okey, dah ya. Maksudnya dekat sini, okey, soalan yang ini senang saja nak dapat 1 markah. Kamu tengok apa gambar dekat sini, kamu buatkan ayat. Macam buat ayat bahasa Melayu. Macam itu je. Goggle, penutup telinga dengan sarung tangan ialah peralatan perlindungan diri. Ialah contoh peralatan perlindungan diri. Senang je nak dapat 1 markah. Okay, yang kedua, 2 ciri sepunya. Okay, apa ciri-ciri sepunya goggle, sarung tangan dengan penutup telinga?
Tiga-tiga ni adalah jenis apa? Jenis ataupun contoh peralatan perlindungan diri. Kenapa? Apa fungsi peralatan perlindungan diri? Cuba kamu bagi saya. Confirmlah untuk melindungi daripada risiko daripada. Tengok cikgu punya daripada pun salah eja. Okey, daripada risiko kesihatan, keselamatan atau kecederaan. Dia nak dua. Bagi lagi satu. Apa fungsi dia? Apakah ciri-ciri dia? So, confirmlah dia boleh melindungi seseorang di tempat kerja. Saya nak tanyalah, penutup telinga tu kamu guna kat mana? Selalunya orang yang kerja dekat kawasan bunyi yang tinggi, yang berat, yang bising. So dia pakai penutup telinga. Dia nak lindungi dia punya telinga dia daripada bunyi yang kuat. Okay? Berikan contoh lain. Selain daripada yang tiga ni, bagilah kamu contoh yang lain. Bagi contoh lain. Kalau nak jawab soalan ni, pastikan kamu tulis nombor soalan ya. Contohnya B1, B2, B3. Okay, yang B3 ni contoh lain. Contoh lain dan satu bukan contoh. So, contoh lain. Okay, kamu boleh bagi kod makmal. Contoh lah kan. Okay, bukan contoh. Bukan contoh, maksudnya bukan peralatan perlindungan diri. So, bukan contoh. Contohnya, bolehlah letak tali leher. Tali leher bukan untuk peralatan perlindungan diri. Okay, kemudian kamu cakap hubung kait ciri sepunya. Cikgu nak ajar. Okay, macam mana nak buat ciri sepunya ni? Ciri sepunya ni, kamu ambil konsep ni dulu. Perkataan ni. Ni, ayat ni. Peralatan perlindungan diri. So, kamu buat peralatan perlindungan diri ialah. Mesti ada perkataan ialah. Macam kamu buat definisi hari tu. So, dia ialah alat. Okay, alat salin balik yang ciri sepunya dekat atas ni. Yang ini. Ni cikgu nak ajar macam mana nak buat jawab soalan. Okay, ini kamu salin balik yang kamu dah bagi dua ke atas ni. Salin balik. So, peralatan perlindungan diri ialah alat melindungi diri daripada risiko kesihatan dan keselamatan atau kecederaan. Dan boleh melindungi seorang di tempat kerja. Faham tak? Maksudnya untuk nak bina konsep. Kalau soalan bina konsep, kamu salin balik ayat yang dekat ciri sepunya. Tapi ayat yang kat depan tu kamu kena tulis apa yang dia definisikan. Contohnya peralatan perlindungan diri. Dia suruh bina apa yang kamu nak bina konsep. Konsep tentang peralatan perlindungan diri. So kamu buatlah. Peralatan perlindungan diri ialah alat melindungi daripada risiko kesihatan, keselamatan dan kecederaan. Dan ia pun juga boleh melindungi seseorang di tempat kerja. Okey, boleh ya? Okey, boleh ya? Kavia, boleh ya Kavia? Boleh cikgu. Okey Kavia. Salin balik ciri sepunya. Okey, salin balik ciri sepunya. Okey. Dah siap ya?
Nyatakan dua jenis alat pemadam kebakaran dan terangkan fungsi. So kamu ambil lah. Okay, contohnya jenis pemadam api jenis air. Untuk apa? Untuk memadam kebakaran yang melibatkan, kamu tengok contoh dalam buku yang Cikgu Niza fotostatkan tu ya. Ada contoh-contoh pemadam api melibatkan bahan api pepejal. Contoh kertas. Okay. Yang ini yang pertama. Okay, yang kedua, cikgu nak cakap tentang pemadam serbuk kering. Macam tadi si Hakimi cakap serbuk. Kamu kena tulis serbuk kering. Pemadam api serbuk kering. Serbuk kering ni untuk apa? Tadi Hakimi cakap boleh guna serbuk kering. Tapi kamu tahu tak Hakimi? Apakah fungsi dia? Dia adalah untuk memadam kebakaran yang melibatkan bahan logam. Okay, dia melibatkan bahan logam dan bukan logam. Okay, so habis untuk bab ini. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab hadir. Okay, tinggal lagi 30 minit untuk kelas sains. So, apa perlu kamu buat? Okay, tulis dekat dalam buku kamu. Okay, tentang soalan esei ni, siapkan dan snap gambar dengan saya. Kemudian kamu letak dekat kamu punya kelas kit. Yang ini ya. Masuk dekat sini, kamu pastekan dengan gambar kamu kat sini. Nanti cikgu akan tandakan. Okey, boleh ya Hakimi, Anshaw dan Kavya. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab hadir. 30 minit lagi untuk waktu tutorial. Untuk waktu tutorial ni kamu boleh masukkan kamu punya jawapan. Okey, boleh ya. So, kepada pelajar yang belajar offline, okay, kamu juga boleh masukkan, okay, kamu punya nak masuk, kamu pun boleh jawab soalan ini secara online, okay, dan kemudian masukkan ikut link yang cikgu bagi ya. Dan soalan quiz pun kamu boleh menjawab, cikgu akan bagi link yang menjawab secara bukan live. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan tahniah kepada pelajar yang hadir.